sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan cara mengukur isi padu cube ataupun cuboid, iaitu kita menggunakan formula panjang darab lebar darab tebal, dan juga untuk kotak lohong kita gunakan cube berisi padu 1 cm padu dipenuhkan dalam kotak lohong, dan boleh dapatkan ukuran isi padu untuk tiga-tiga objek tersebut. Bagaimana pula untuk pepejal yang tidak sekata? Contohnya batu ni. Okey, contoh batu ni mempunyai panjang ataupun tebal yang tidak sekata. Pepejal yang tidak sekata. Okey, apa yang kita boleh buat untuk menyukat isi padu batu ataupun pepejal yang tidak sekata ni? Kita gunakan kaedah sesaran air. Apa yang kita perlu gunakan adalah yang pertama, silinder penyukat. Yang kedua, ceret macam ni yang mempunyai sengkatan dan juga diisi dengan air ataupun air. Okey, ini ceret ni saya dah isi lebih kurang 700 ml air. Okey, apa yang kita perlu buat untuk menggunakan kaedah sesaran air ataupun kaedah sesaran air ni, kita hanya perlu masukkan objek tidak sekata ni ke dalam air tersebut. Okey, masuk dan lepaskan. Okey, apa yang dapat diperhatikan adalah bacaan air ataupun ayak yang kita dapati selepas kita masukkan objek tak sekata iaitu batu ni, ayak ni akan meningkat naik. Okey, peningkatan naik ini pada air inilah yang perlu kita ukur untuk mendapatkan isi padu batu ataupun objek tidak sekata ini. So, apa yang perlu dilakukan selepas dapatkan macam ni ialah kita tuangkan air ke dalam silinder penyukat sehingga bacaan air kembali ke paras asal tadi. Kalau asal tadi 700 ml, kita perlu tuang air perlahan-lahan. Okey, ayak ni perlahan-lahan, dan jangan keluarkan batu ataupun objek tak sekata ni sampailah kandungan air dan juga batu ni kembali ke paras yang asal tadi, iaitu 700 ml. Maknanya ayak yang lebih ataupun ayak yang kita tuang dalam silinder penyukat tersebut adalah isi padu batu ini ataupun isi padu objek tak sekata ini. Inilah yang dikenali sebagai kaedah sesaran air. Okey, jom kita tengok berapakah isi padu batu ini dengan menggunakan silinder penyukat. Jom. Okey, untuk pepejal bersaiz kecil seperti gambar ni, kita boleh gunakan kaedah kedua, iaitu kaedah ni kita hanya terus melihat perubahan paras air dan mengukur perubahan paras air yang berlaku terus di silinder penyukat. Baik, kaedah kedua ni kita boleh tengok contoh seperti di gambar. Sebelah kiri ni adalah kandungan air sebelum dimasukkan pepejal yang berbentuk tidak sekata,
iaitu 20 ml. Kemudian selepas dimasukkan batu yang saiz kecil dalam silinder penyukat tu, dia dapati kenaikan paras air sehingga 40 ml. Oleh itu dari situ kita boleh dapatkan terus jawapan isi padu batu tersebut dengan menolak nilai akhir iaitu 40, tolak nilai awal isi padu air iaitu 40 tolak 20 ml. Maka isi padu batu tersebut ialah 20 ml.